Abang Mamat pun dah bagi satu guide di mana dia nak situasi warung kami tu macam terpencil tepi sungai. So setelah kita reki beberapa tempat, so inilah dam yang kami buat, sungai yang kami bina. Cuma guide kita mungkin Abang Mamat ada bagi kami satu dua video yang mana kami buat reference dia punya look, macam mana dia punya colour scheme dia, macam mana itu lah. Semua set yang boleh mencabar. Saya pun tak tahu nak set pada mana. Kita ada jamban, kita ada reban, kita ada warung. Saya rasa mungkin kita punya location di kawasan padang pasir ni, mana kita ada satu scene yang setelah kononnya macam kawasan tu dah dilanda ribut. Okey, so kita terpaksa boleh katakan semuanya kena goyang lah. Daripada pondok kita sampai ke sign kita, sampai kita punya traffic light, sampai ke apa sajalah dengan kita punya pelakon pun kena goyang. So saya rasa buat masa ni semuanya sebab seronok lah. I guess saya tak rasa lah semua yang mencabar tu memang semua mencabar. Cuma we try to make the best of it lah. Seperti biasa saya kerja dengan Encik Amy Yusof. Amy Yusof antara DP yang saya dah kenal lama dan DP yang tahu shot dia apa yang dia nak lah. So dia pun bagus dari segi teknikal. Saya pun selesa kerja dengan dia dan seronok bekerja dengan dia. Dan saya rasa kami ada satu chemistry ni yang mana apa yang dia nampak dan saya pun faham. Saya cuma feelkan apa-apa yang saya perlu. Dan benda ni saya rasa mungkin satu combination yang bagus lah untuk cerita yang macam ni, I guess. Mengenai Encik Helmi Yusof, DP yang pada saya dah banyak menghasilkan filem-filem, dan kali ini beliau begitu berani membuat low-key punya konsep. Ya, low-key konsep ini tak tahu about lokal, about tempatan, tapi digunakan di Western Europe dan di Hollywood. Ini kaki tengok DVD ni. Takut untuk menggunakannya kerana low-key ya, apabila dia gelap, dia sangat gelap. Kontras dia tu ya, gelap dan terang. Sangat sukar untuk mencari framingnya tu, tapi beliau berjaya menghasilkan imajan yang sangat low-key ya. Imajan. Dan saya pasti penonton akan merasakan keirian, ketakutan yang terdapat di dalam imej-imej. Pada awal-awal pre-productionnya, Abang Mamat Khalid dah cakap dengan saya, walaupun ini cerita horror komedi, tapi sinematografinya harus berbentuk horror juga. Saya banyak bermain dengan lighting mood yang low-key, high contrast, bergelap lah. Dia macam bersesuaian dengan mood cerita Hantu Kak Limah ni. The way saya portraitkan cerita ni adalah seperti cerita horror. Jadi camera work untuk cerita ni pun kita banyak bermain dengan camera work yang seperti dolly, crane. Kita banyak moving. Kamera move banyak bergerak. Kamera banyak bergerak. Dia tidak statik saja. Kak Limah, oi. Nak terbang balik ke? Saya dah boleh pegang ni. Kita ada bahagian makeup ya, juru solek yang pada saya bertahap Hollywood. Arifin yang di mana kita minta 3 dia bagi 5, kita minta 6 dia bagi 7 ya. So begitu dahsyat kerja-kerja dia. So apabila di-applykan hasil kerja dia kepada pelakon-pelakon, secara automatik mereka in character ya. Apabila dia solek Kamarul Haji Yusof watak Complak, automatik dia mendapat jiwa Complak. Sophie Jikan melakukan watak Wak Joko, seorang bomo berusia 70 tahun. So kalau kita tengok dari segi lakonan, Sophie Jikan sangat berjaya kerana disokong oleh makeup yang sangat realistik. Saya Sophie Jikan. Watak paling mencabar dalam sejarah lakonan saya sebagai pelakon. Mula datang set, didera di bahagian makeup,
2 jam, sakit setiap saat, derita, minyak, chemical, segala macam bahan-bahan estetik, artistik yang artificial. Tapi itulah saya anggap pengorbanan yang boleh kita lakukan untuk menghayati watak. Untuk efek sofistikan, saya banyak menggunakan dark palette dia daripada Illustrator yang saya dapati daripada Amerika, dan beberapa lagi efek palette yang saya dapati daripada Europe. Selain daripada itu, saya menggunakan beberapa efek khas untuk menunjukkan kesan-kesan luka dan juga scar. Hantu Kak Lima balik rumah. Harapan abang semoga ramailah peminat seni filem tanah air menonton filem ini, kerana ianya sebuah filem yang tahap hiburan dia tinggi, ya, tahap kesedaran dia tinggi. Dengan abang rasa kita boleh menontonnya 2-3 kali kerana kelucuannya, kerana mesejnya ada sampai, kerana kesedihan yang ada dalam filem ini amat kena pada kita sebagai penduduk tanah air. Anda masih ingat Husin dalam Zombie Kampung Pisang? Saksikanlah sambungannya dalam Hantu Kak Limah Balik Rumah. Di Pawagam berhampiran anda 9 Disember 2010. Jangan lupa lah ya, nonton cerita Hantu Kak Lima Balik ke Rumah. Di Pawagam berhampiran anda. Peminat filem tempatan, jangan lupa untuk datang ke Pawagam menonton Hantu Kak Lima Balik ke Rumah. Saksikan Hantu Kak Lima Balik Rumah di Pawagam. Siapa je lah. Saksikan di Pawagam berdekatan anda. Saksikanlah Hantu Kak Limah Balik Rumah pada 9 Disember ini. Tapi pasal Mika dah tanya tu, awak cerita je lah. Cerita. Itu trademark ni.